Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur setinggi-tinggi kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimulakan seluruh kepimpinan Masjid Zainal Abidin, ahli jawatankuasa, imam Bilal, guru-guru, asatizah, ayah-ayah, abang-abang, mak-mak, sahabat-sahabat, pengunjung Masjid Zainal Abidin yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung pengajian sirah malam ni berkenaan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penyusuan dia. Tajuk yang lepas kita bincang mengenai rahsia Allah memilih semenanjung tanah Arab sebagai tapak pancaran agama Islam, iaitulah dengan dipilih bumi Mekah dan keseluruhan tempat-tempat yang lain yang terkena kesan datangnya baginda Rasulullah telah menunjukkan kepada kita Allah telah memilih satu tempat yang sangat sesuai untuk berkembangnya agama ini ke seluruh pelosok dunia, seperti yang kita dah bincangkan pada pertemuan yang lepas. Kata pengarang buku, adapun nasabnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Mughirah bin Qusay bin Qilab bin Murarah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalif bin Fihri bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'an bin Adnan. Setakat itulah sahaja yang telah disepakati nasab Rasulullah. Adapun yang lebih atas daripada itu adalah berbeza pendapat yang payah hendak dipegang. Tetapi tidaklah ada sebarang khilaf ataupun berbeza pendapat mengenai Adnan itu adalah antara anak cucu Nabi Ismail AS kepada Ibrahim AS, dan Allah telah memilihnya dari sebaik-baik kabilah dan suku. Tidak pernah diresapkan sesuatu daripada kecemaran jahiliyah kepada sesuatu daripada nasabnya. Diriwayatkan oleh Muslim dengan sanadnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah astafa Kinanah min waladin Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa Hashiban min Quraisy, wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah di antara anak-anak Ismail, dan dipilihnya Quraisy daripada Kinanah, dan dipilihnya Hashim daripada Quraisy, dan dipilihnya saya daripada Bani Hashim. Jadi itulah nasab keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana sepakat dia tak lain tak bukan adalah anak cucu kepada Nabi Ismail AS. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, toki moyang kepada baginda Rasulullah adalah sebaik-baik keturunan. Nabi Ibrahim ini merupakan bapa segala para nabi, abul anbiya. Dia memiliki dua putera yang kemudiannya diangkat menjadi utusan Allah. Yang awalnya adalah Nabi Ismail, yang kemudian Allah perintahkan dihantar ke bumi Mekah, tampak tak ada orang. Yang kemudiannya Nabi Ishaq, yang mana Nabi Ishaq inilah yang kemudian nasab keturunan daripada bawah dia kepada Nabi Yaqub. Dan Yaqub inilah dinisbahkan kepada keturunan Bani Israel. Dan daripada keturunan Nabi Ishaq ini, iaitulah turun kepada Nabi Yaqub. Daripada Nabi Yaqub inilah lahirnya Bani Israel. Dan daripada keturunan Nabi Yaqub inilah sebilangan besar para anbiya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi Ismail itu senyap dah. Senyap duduk diam dekat bumi Mekah, yang mana Allah tak amanahkan pada keturunan Bani Israel diangkat sebagai utusan Allah. Jadi dia yang duduk senyap je dekat Mekah tu. Yang berkembangnya adalah Palestin. Lahirnya sebilangan besar para anbiya, bertukar ganti nabi, berkontar ganti nabi, dan mereka adalah keturunan Bani Israel.
Oleh kerana itulah bila mana bertukar para anbiya ini, seringkali mereka memperingatkan akan datang seorang nabi, akan datang seorang nabi penutup segala para nabi. Sehingga kan yang terakhir Nabi Isa alaihissalam juga mendedahkan mengenai namanya Ahmad dalam kitab dia. Sehingga kan orang-orang Yahudi ini berketurunan Bani Israel berpakat menunggu Nabi akhir zaman, kumpullah mereka di Madinah. Ujung-ujungnya ingatkan lahirlah anak keturunan yang menetap di Madinah daripada keturunan Bani Israel, itulah orang-orang agama Yahudi di Madinah. Lahir Nabi, rupa-rupanya ujung-ujung Nabi itu adalah seorang lelaki Arab yang datang berhijrah daripada Mekah. Inilah titik tolak pergolakan orang Yahudi memusuhi orang Islam. Bila tahu berita yang diangkat jadi utusan Allah bukan Bani Israel, inilah punca balah yang kemudiannya Allah meteraikan di dalam Al-Quran orang Yahudi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Baik. Itu mengenai silsilah keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda dilahirkan pada tahun gajah, iaitu tahun di mana Abrahah bin Ashram telah melanggar masuk ke kota Mekah dalam rangka percubaan hendak menawan dan memusnahkan Kaabah. Awalnya Abrahah ni bukannya merancang dari Abrahah, dia ni orang Afrika. Orang Afrika. Dia bukan asal daripada orang Arab. Dan yang kata tentera bergajah yang pergi serang Mekah tu, gajah tu bukan daripada gajah Arab tapi gajah Afrika. Dah lagu mana ceritanya? Jadi Abrahah ini awalnya mendapat jemputan daripada segelintir rakyat di Yaman. Rakyat Yaman ni ada yang beragama Nasrani ditindas oleh orang-orang di Yaman. Orang-orang Nasrani yang duduk di Yaman ni awalnya minta tolong Raja Rom Byzantine, minta tolong. Sama agama Nasrani. Rom Byzantine ni jauh tempat dia bila diukur dibanding dengan orang-orang Arab, orang-orang Nasrani yang duduk di Afrika, Habsyah. Mereka pun mengirim pasukan yang dipimpin oleh Abrahah dengan diangkut sama sekali dengan gajah-gajah untuk memerangi kerajaan yang memerintah Yaman pada waktu itu. Baiklah, berjaya tawan Yaman. Untuk menjaga kestabilan Yaman, Abrahah duduk kat sana. Kemudian Abrahah pula ni bila mana duduk dengan orang-orang yang berada di Yaman, dia mula rasa hairan. Nak tahu orang Yaman ni akan mengembara pergi jauh. Jauh mana? Ke Mekah untuk buat haji. Abrahah pun mula merasa tak sedap hati, lalu dia mengambil inisiatif untuk mengajak orang-orang rakyat Yaman ikut agama Nasrani. Lalu dia buatlah biara, dibuatlah rumah ibadah orang-orang Nasrani. Bukan sekadar buat sikit-sikit, tapi buat yang comel-comel, lawa. Tapi sedikit pun orang Yaman tak layan. Orang Yaman nak tahu pergi juga ke Mekah buat haji. Dan inilah menimbulkan kehairanan kepada Abrahah. Dan yang paling menyebabkan dia rasa nak marah, ada orang pergi buang najis dekat tempat rumah ibadah dia. Barulah kemudian membuat-buat dia nak pergi hancurkan Kaabah. Itulah kisah dia bawa tentera bergajah. Bagaimana kisah dia? Namun demikian percubaannya tadi telah menemui kegagalan yang amat pahit di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan sekumpulan burung-burung ababil mencedera dan memusnahkan angkatannya itu. Kejadian ini telah diterangkan dalam Al-Quran dengan sangat jelas. Mengikut pandangan yang paling hampir dengan kenyataan, baginda telah dilahirkan pada hari Isnin, tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun berkenaan. Pasal itu kita kenal Rasulullah lahir tahun gajah. Jadi Abrahah ni muslimin-muslimat, rupa-rupanya Abrahah dia tunggang seekor gajah. Kalau tuan perasan gajah dia tak akan jalan seekor diri.
ataupun naik ke geri, nampak seekor, jangan ingat seekor. Ni mesti ada kumpulan dia. Lalu Abraha ni dia tunggang, ada riwayat mengatakan gajah yang Abraha tunggang ni nama dia Mahmud. Minta maaf kalau ada orang nama Mahmud, tapi itulah diriwayatkan ada nama Mahmud. Bagaimana Abraha ni peringkat awalnya dia nego, tambuh menyerang Kaabah. Abdul Talib pergi ngadak kan? Abdul Talib pergi ngadak. Sekian-sekian perbincangan menyebabkan sampai tahap Abraha nak pergi serang juga. Bila dia nak serang ni, gajah dia ni tambuh ikut laluan nak tuju ke Kaabah. Bila bapak ketua gajah ni Mahmud ni dihadap kepala dia ke arah menuju Kaabah, dia sengit taklai. Abraha pusing pula alih arah ke Kaabah. Gajah ni sengit taklai. Ini nak royak binatang tahu itu adalah rumah Allah. Barulah kemudian yang dikatakan burung ababil yang seperti dalam surah Ka'asfim ma'kul, mereka ni dihujani oleh batu ka'asfim ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan oleh binatang, itu hanya terkena kepada tentera dia. Gajah dia tak boleh juga. Lari tak lain, lari tak lain. Ini dia menyebabkan Abraha turun nak pergi serang Kaabah, burung ababil mari serang. Itulah mengenai tahun bergajah. Lalu baginda adalah lahir ketika dia yatim, ketika dilahirkan. Ayahnya wafat ketika baginda baru 2 bulan dalam kandungan. Abdullah, dia kahwin sekejap. Lepas dia kahwin, dia terus ada urusan kerja, nak pergi jual, nak pergi niaga. Dalam perjalanan itulah ayah dia mati. Setelah lahir, baginda pun dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib, yang kemudian disusukan kepada seorang perempuan daripada puak Sa'ad Bani Bakar yang bernama Halimah bin Abi Zuhaib. Ini adalah mengikut adat resam orang-orang Arab pada waktu itu. Ini pun menarik muslimin-muslimat. Rasulullah SAW waktu dia lahir ni, Halimah ni menjadi adat kebiasaan kalau musim, siapa musim dia, orang kampung Bani Sa'ad akan pakat berarak pergi ke kota Mekah nak pergi cari bayi untuk ambil upah nyusu. Halimah ni diriwayatkan dalam surah Ibn Hisham, diceritakan dia pun pakat dengan kawan-kawan dia, orang kampung dia, tunggang unta, tunggang keldar. Pergilah menuju ke Mekah. Mereka ni orang kampung. Lepas tu pula Halimah ni bawa keldar, yang mana keldar tu dalam keadaan fizikal dia dok berapa sihat. Jadi dia ni jalan tinggal kat belakang, slow je perlahan dia dengan suami dia. Jadi bila dia ni lambat, siapa-siapa kat Mekah, kawan-kawan sekampung dengan dia ni pakat abut dapat semua dah baby masing-masing untuk ambil upah. Jadinya bila dah baby masing-masing ni, Halimah ni lah orang yang ngujung pergi cari baby. Cari-cari jumpalah Muhammad bin Abdullah. Bila ditawarkan oleh ibu kepada Rasulullah, jadi bila tengok baby ni, orang-orang yang nak ambil upah ni nak jaminan. Dah mana pak dia? Pak dia mati dah. Bila dengar mati, menyebabkan Halimah dengan suami dia, tak apalah, kita pergi tang lain dulu. Takut tak ada jaminan upah bela baby ni. Gilah tang lain. Jadi kawan-kawan dia semua dah dapat dah baby untuk dipelihara. Keliling di kota Mekah, tak jumpa siapa nak diupah. Barulah bincang balik dengan suami. Gilah cari balik budak tadi, tawakal sajalah. Gilah ngadak dengan Aminah mak Rasulullah. Naklah juga jaga baby ni. Baiklah muslimin muslimah. Kampung Halimah ni musim kemarau. Mereka ni boleh musim kemarau, makanan tak berapa cukup, menatang tak berapa sihat. Sebabnya kekurangan air dan sumber makanan. Mereka pun tak berapa segar lah. Sebab bekalan makanan berkurang. Halimah pun tak berapa segar. Dan Halimah, waktu dia cari baby itu, dia juga sedang bawa anak dia menyusu pada waktu itu. Subhanallah tuan-puan. Dikisahkan dari surah Ibn Hisham. Waktu dia dah mencapai jasad Rasulullah, dia ni bawa Rasulullah berehat sekejap sebelum bertolak balik ke rumah, ke kampung dia. Berlakulah keajaiban.
Di mana bila dia nak menyusukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kira kantung susu dia tak berapa meriah air susu, tetapi sekali baginda ngap tempat nak menyusu, subhanallah, dengan tiba-tiba susu menjadi sangat meriah. Jadi waktu tu tidak apa pelik lagi, tak berapa pelik sangat, tetapi baginda sudah menunjukkan kegairahan dia jadi seorang baby yang segar. Bawa naik ke kenderaan, nak balik ke kampung. Kawan-kawan dia ni balik awal dah, gerak awal dah. Mereka ni dengan suami balik kemudian, gerak kemudian. Tapi bila sahaja panjak ke kenderaan dia, binatang keldar dia, kawan dia nu duduk jauh dah nu, tiba-tiba dengan cepat ni keldar dia jadi segar. Kawan-kawan dia yang melihat Halimah dengan suami pun melintah ke tempat dia. Halimah ni macam biasa, dia tak terasa lagi. Tiba-tiba binatang dia jadi segar pelik ni, tak terasa. Cuma bila lalu kat kawan-kawan dia kata, bukankah itu binatang yang aku membawa daripada kampung kita? Mula dah kawan-kawan rasa pelik. Halimah rasa biasa-biasa je. Siapa-siapa di rumah dia ada binatang ternak, ada tanam tanaman macam biasalah orang kampung, mungkin tanam kakung, mungkin tanam pokok serar. Tiba-tiba kambing-kambing, uncang-uncang susu dia jadi segar meriah. Ni dia, kisah benar. Jadi segar meriah, tumbuh-tumbuhan yang berada di sekeliling pun jadi segar, mengakibatkan jiran-jiran sekampung dia mula dah rasa ni mesti berkat mari daripada budak. Mereka pun cuba nasib nak tumpang binatang mereka biar duduk dekat kediaman Halimah, tapi tak jadi macam tu binatang ternakan orang lain. Ini peristiwa menarik yang telah dialami oleh keluarga Halimah. Mengikut apa diriwayatkan oleh Muslim, iaitulah Imam Muslim, Imam Hadis, bahawa Rasulullah telah dibedah perutnya semasa bersama Bani Sa'ad. Ketika itu baginda pun baru berusia 5 tahun. Selepas itu dihantar kembali ke pangkuan ibunya. Baginda pun wafat ketika baginda berusia 6 tahun. Ini membawa baginda menjadi seorang yatim piatu. Dengan itu maka datuknya pula mengambil peranan mendidik Rasulullah. Tetapi tidak berapa lama datuknya pula berpindah ke alam baka. Masa itu baginda berusia 8 tahun dan dipelihara oleh bapa saudaranya pula Abu Talib. Tuan-tuan tengok perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali kita tengok apa pengajaran dia. Tapi tuan-tuan tengoklah bagaimana saat kanak-kanak Rasulullah jauhnya dia daripada belayan mak dia. Duduk dengan siapa? Halimah. Apatah lagi tak pernah rasa didukung, dibelai oleh seorang ayah. Lahir-lahir, mana Pak? Pak mati masa mu tak ada lagi. Pak mati masa mu duduk dalam kandungan lagi. Tak pernah kenal siapa ayah, tak pernah tengok wajah ayah. Kembali je kepada Aminah, mak dia beberapa bulan saja. Mak dia pula meninggal. Sekejap beberapa bulan pula dengan Toki pula meninggal. Barulah kemudian dijaga oleh Abu Talib. Baiklah, kita nak tengok apa pengajaran Allah susun sedemikian rupa hidup Rasulullah, sehinggalah baginda menjadi orang yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertama, pengajaran pertama daripada kisah ni mengenai nasab keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kami jelaskan. Terdapat beberapa dalil yang jelas yang menunjukkan bahawa dalam semua bangsa manusia, bangsa Arab telah dipilih oleh Allah. Dalam semua bangsa Arab, kabilah Quraisy pula dipilihnya. Dalilnya ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim yang telah kami sebutkan. Malah banyak lagi hadis yang sama maksud dengannya. Antaranya diriwayatkan bahawa baginda Rasulullah berdiri di atas mimbar lalu berkata, "Siapakah saya ini?" Para sahabat menjawab, "Engkau utusan Allah, selamat atas engkau." Lalu kata baginda, "Saya Muhammad anak Abdullah anak Abdul Muttalib. Sesungguhnya Allah telah menjadikan manusia. Kemudian ia jadikan mereka dua golongan.
maka ia jadikan saya dalam golongan mereka yang paling baik. Kemudian ia jadikan mereka beberapa kabilah, maka ia jadikan dalam kabilah mereka yang paling baik. Kemudian ia jadikan beberapa rumah, maka ia jadikan saya dalam rumah yang paling baik, dan saya adalah orang yang paling baik di antara mereka. Inilah hadis nak menunjukkan kemuliaan diri Rasulullah, kemuliaan keturunan Rasulullah, kemuliaan nenek moyang Rasulullah yang tak boleh kita nak nafikan. Yang kita tak boleh nak nafikan mengenai ahli keluarga Rasulullah yang kita kenal apa? Ahlul Bait. Ini kita tak nafi. Kasih kepada kaum yang dalam kalangan mereka lahirnya Rasulullah, ini bukan kerana fanatik kepada bangsa itu, tetapi ia adalah kerana semata-mata hakikatnya bangsa Arab Quraisy itu telah mendapat kemuliaan dan penghormatan disebabkan hubungan mereka dengan Rasulullah. Namun, ada namun dia. Memanglah patutnya kita ni, saya tuan-puan, dari sudut keturunan Ahlul Bait, kita tak pastilah betul ke tak betul yang kata Said Sharifah tu keturunan Rasulullah itu hak mereka. Dan kalau kita kenal sekarang, awalnya maknanya awalnya kita ni tak kira lah itu awal nama Said, awal nama Sharifah, kita anggap mereka ni keturunan Rasulullah. Gitu je. Betul tak betul itu hak mereka. Kalau kita kenal kawan yang macam tu, kalau di Malaysia ni mereka tak nama Said. Wallahu alam betul tak betul, tapi kita anggap ada kebaikan kita kawan dengan orang macam ni. Ada kebaikan kita kenal dengan keturunan baginda Rasulullah. Seingat saya sekolah dulu kan. Sekolah di Mahat, ada kawan nama Said. Ada orang nak beri zakat. Dia kata tak boleh, saya tak boleh terima zakat. Pasal apa? Dia keturunan Rasulullah. Wallahu alam, tapi kita anggap bila kita kenal orang macam ni, alhamdulillah Allah hadirkan sahabat kita bernama Said, sahabat kita bernama Sharifah. Maka berbuat baiklah, kerana baginda sangat mengajarkan kita kalau kita berbuat baik kepada ahli keluarga dia. Cuma mereka ni tak boleh terima zakat. Kalau tuan-puan nak beri hadiah, silakan beri hadiah, macam mana pun bentuk hadiah tu. Ini cara kita bermuamalah, bergaul dengan ahli keluarga baginda Rasulullah. Namun kata pengarang buku, tak boleh dinafikan bahawa adanya keburukan pada orang-orang Arab. Ada buruk dia. Kerana penyimpangan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyeleweng daripada garis-garis panduan. Kerana penyimpangan dan penyelewengan daripada garis panduan tersebut bererti terputuslah hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah kalau kita kenal dia tu memang perangai buruk, itu lainlah. Selagi pada nampak mata zahir kita ni baik, alhamdulillah, Allah baik. Beruntungnya aku boleh berkawan, boleh berjirang, boleh bersahabat dengan ahli-ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Pengajaran yang kedua. Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Sesudah itu datuknya pula meninggal. Peristiwa ini menyebabkan Rasulullah hidup di peringkat kecilnya tanpa kasih sayang daripada ibu dan jagaan serta perhatian yang sewajarnya daripada ayah. Kesemuanya ini bukan berlaku secara kebetulan saja, tetapi segala-galanya adalah mengikut apa yang telah digariskan oleh Allah, iaitu agar sesiapa pun tidak menaruh sangkaan buruk bahawa seruan baginda adalah lahir daripada ilham dan latihan ibunya semasa menyusu ataupun hasil tunjuk ajar daripada bapa atau neneknya Abdul Muttalib. Tuan-tuan, begini. Abdul Muttalib ni kan orang glamour. Salah seorang pemimpin Mekah. Bila matinya Abu Muttalib, Abu Talib pula pak dara dia juga salah seorang menteri. Jadinya Allah sudah susun hidup baginda Rasulullah ni supaya dia ni tak ada peluang tempoh masa yang dia boleh belajar dengan toki dia. Yang dia ni boleh tunjuk ajar pada mak dia. Ini Allah dah memang susun comel dah. Takut orang-orang zaman kemudian ni muncul baru Muhammad tu ada toki pemimpin Mekah, mesti belajar dengan toki dia tentang agama ni. Jadi agama ni direka oleh manusia. Itulah dakwaan kalau orang-orang nak mendakwa
Orang tak suka pada Islam. Tapi Allah dah jaga agama ini dengan dimatikan awal-awal orang yang dekat dengan Rasulullah. Mak dia baik, toki dia baik. Adapun Abu Talib pula, hak jaga sejak usia 6 tahun, Abu Talib. Jadi Abu Talib ni pula, Allah dah jadikan Abu Talib tak terima agama Islam sampai ke wafat. Jadi menjadi bukti Abu Talib juga bukanlah jadi panutan, jadi tempat Rasulullah belajar tentang agama ni. Inilah dia muslimin muslimat, Allah jaga agama kita, takut jadi fitnah. Beginilah arus hikmah ilahi yang mahukan Rasulullah ini hidup dengan keadaan yatim piatu. Hanya arahan dan jagaan ilahi sajalah dapat menjauhkan tangan-tangan yang cuba memanjakannya, menjauhkan daripada wang, harta kekayaan, dan yang cuba memewahkan kehidupannya. Tuan-tuan, hak ni lah penting sekali. Ni penting sekali. Allah rupanya nak bentuk psikologi Rasulullah. Nak bentuk minda Rasulullah ni bukannya hidup dengan mewah. Bukannya hidup dengan kemudahan macam-macam ada. Ada kereta dah, ada rumah besar dah, ada kemudahan macam-macam, ada pelayan rumah tangga, orang gaji, ada driver di rumah. Mak ayah sibuk kerja, ada driver yang layan ambil pergi sekolah. Segala benarnya lekat. Allah nak didik Rasulullah ni jauh daripada mewah. Mekah ni bandar. Pesta-pesta Mekah lah. Pelancong-pelancong Mekah lah. Allah jauhkan Rasulullah daripada suasana bandar. Hidupnya mana? Kampung Bani Sa'ad. Gambaran kampung Bani Sa'ad ni, kampung, orang kampung, ibarat kita ni, Nong, Telemong, Kuala Lumpur, tempat-tempat yang jauh daripada orang ni, tempat-tempat yang nak dapatkan kemudahan seperti mana kat bandar tu payah. Sembah jauh sekali. Nak pergi tengok wayang jauh sekali. Hidupnya dengan apa Rasulullah? Hidup dengan mungkin dengan kambing. Hidup dengan binatang. Pasal tu tuan-tuan Rasulullah, masa dia usia remaja, ini tajuk kita remaja pertemuan yang akan datang. Tapi masa dia usia remaja, padahal dia ni anak saudara Menteri Mekah. Siapa Menteri Mekah? Abu Talib. Maknanya anak saudara orang kenamaan, orang ada gelar datuk. Boleh-boleh je baginda kerja, ambil upah bela kambing. Kalau kira kerja jadi kuli bela kambing ni, bukan kerja anak saudara menteri. Bukan level dia. Tapi Rasulullah ni dengan senang hati, dengan rela hati. Tuk pandanglah apa-apa pun. Asalkan boleh hidup, asalkan boleh buat makan. Rasulullah ni berusaha daripada remaja lagi, daripada bergantung hidup dengan pak dara. Ini Allah susun hidup remaja dan hidup kanak-kanak Rasulullah dengan keluarga Halimatus Sa'diyah. Hidup di kampung. Pasal tu muslimin muslimat, kadang-kadang kita sekarang ni memanglah zaman kemudahan. Kita ni bukan zaman toki ayah-ayah. Kalau dengar zaman ayah-ayah, zaman toki-toki saya, tak, macam-macam. Nak gerak ke satu tempat, kenderaan payah. Kalau cerita kau pasal tengok TV pula, sampai tahap kupu pitih, bayar ke tempat tengok TV tu kena bayar pitih. Gitulah orang tua cerita. Jadi nak royaknya, kadang-kadang kita ni kena wujudkan suasana payah pada anak-anak. Kena tuan-puan. Memanglah zaman sekarang kita ni mudah dah, macam-macam perkara ada. Kita dah ada motor, kita dah ada kereta, kita dah ada rumah, macam-macam kemudahan. Tapi suasana berdikari pada anak-anak kena wujudkan. Kita ni pandemik. Bila pandemik ni nak ke jumpa macam sebelum-sebelum macam kem kerohanian, kem apa-apa pun payahlah. Tapi insya-Allah kalau lepas endemik kayak gitu tuan-puan, kalau ada kem-kem ke, ada kursus-kursus remaja ke, hantarlah muslimin muslimat. Biar dia rasa jauh di usia dia 6 tahun, 10 tahun,
12 tahun. Biar dia belajar jauh daripada mak pak. Duduk rumah, kita yang basuh baju. Kita yang lipat baju. Biar dia rasa kepayahan. Kalau perlu ambil tempoh 2-3 hari, kalau yang usia belah-belah tu, topang antara pengalaman yang pernah saya lalu, duduk dengan jemaah tabligh. Tuan-puan, bagus sangat. Jemaah tabligh ini dia dah ajar benda yang salah bagi saya. Antara yang saya ingat benda yang mereka ajar apa dia kalau jemaah tabligh? Antara dia ajar makan setalang, adab makan, ialah doa tu biasa. Tapi kalau lauk-lauk, ada ayam, ada sayur, lauk tu kalau duduk belah kita, ni saya ingat mereka ajar ni, kalau duduk belah ketangkan setalang bulat, kita keliling talang tu, kalau duduk belah kita, ayam tu kena akak duduk kat tengah-tengah kat puncak nasi tu. Pasal apa? Kawang seberang tu, kawang tepi tu boleh ambil bagi yang masing-masing. Nampak simple, tapi ini mempengaruhi jiwa kanak-kanak, tuan-puan. Mempengaruhi psikologi. Pasal itulah saya tak setuju bagi parent-parent, ayah-ayah yang kata macam ni. Kalau dia kata macam mana? Sekolah agama ni dia kata, kalau budak tak suka, kita jangan paksa lah. Boleh dia kata kalau budak tak suka, kita jangan paksa. Tuan-puan, yang menyebabkan dia tak suka, siapa yang menyebabkan dia tak suka? Iblis, tuan-puan, iblis. Iblis yang bakar fikiran dia. Iblis yang tunjuk jalan pada dia. Mu jangan pergi sekolah agama. Dah lagu mana pasal tu baginda Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Budak-budak hak lahir ni, mereka ni semua fitrah. Fa abawahu yahudinahu au nasraniyahu. Maka mak pak dia lah yang buatkan dia ni jadi Yahudi, yang buatkan dia ni jadi Nasrani. Kita yang kena bentuk. Bukannya habis UPSR, abah nak atas sekolah agama ni, nak atas pondok ni. Kita baru masa tu cakap, tuan-puan. Yang kita kena susung strategi adalah 5 tahun sebelum. Jarang-jarang ikut abah pergi sejid, ikut abah pergi surah, ikut abah pergi dengar, ikut abah pergi tempat pondok, pergi ziarah ulama-ulama, pergi ziarah tok-tok guru pondok, pergi ziarah tok-tok guru mahad. Apa salahnya muslimin muslimat? Barulah kemudian membentuk psikologi, emosi dia, rasa kasih dia, rasa cinta dia. Maka kalau tengok tulisan Arab berjala-jala dalam kitab tu, tak rasa pelik. Biasa dah ikut abah pergi pondok, biasa dah ikut abah pergi nada. Kan lain tu. Maka muslimin muslimat, ini cara pembentukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh daripada dimanjakan oleh sesiapa pun pada saat kanak-kanak dia. Yang berikutnya, apa diceritakan oleh ahli sirah bahawa rumah dan perkampungan Halimah telah dilanda kemarau yang dahsyat. Tetapi kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah merombak segala-galanya. Tanaman kembali subur menghijau, biri-biri, unta yang kurus kering dengan hanya kulit yang melekat di tulang-tulang berubah menjadi binatang yang sihat dan gemuk. Kesemuanya menunjukkan kedudukan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah semasa baginda masih bayi. Sebagai contoh penganugerahan ilahi yang nyata kepada Nabi Muhammad ialah pengurniaan dan limpahan rahmat kepada Halimah Sa'diyah yang telah memelihara baginda. Ini tidaklah menjadi satu perkara yang pelik dan ganjil. Tidakkah pernah kita meminta supaya Allah menurunkan hujan di musim kemarau dengan berkat para salihin dan berkat keluarga Rasulullah, dan permintaan kita itu dikabulkan Tuhan, dan bagaimana pula satu tempat itu Rasulullah berada di dalamnya. Muslimin muslimat, memanglah Rasulullah ni bawa berkat. Sejak budak sampai ke tua, sampai ke mati, sangat-sangat membawa berkat. Sehingga kan para sahabat, ada kisah sahabat pernah telan darah Rasulullah. Tu dia. Masa perang Uhud, baginda luka parah, tuan-puan. Dia luka parah, dia kena libasan pedang, gigi gerahang dia pecah, darah meleleh. Mari seorang sahabat, Malik bin Sinan, pergi kat pipi Rasulullah. Tiba-tibanya jilat dak setarang. Kata Rasulullah, wahai Malik, muntahkan.
Tiba-tiba Malik yang belang-belang jilat tadi, dia telang darah Rasulullah. Sabda Rasulullah, siapa-siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Baginda ni bawa berkat. Tapi tuan-puan, ada dok lagi Rasulullah? Tak ada dah, mati dah. Tapi kita ada siapa? Sabda Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama, orang-orang alim, pewaris para nabi. Tuan-puan, pasal tu bila ada ulama, kita syukur doa lalu. Syukur sangat-sangat, moga-moga dengan ada ulama ni bawa berkat kehidupan kita. Moga-moga kita mendampingkan. Contoh, anak-anak kita baru lahir, cucu ni baru lahir. Subhanallah, berebut-rebut nak pergi tahnik. Inilah cara dia nak ambil berkat. Pergi tahnik, bawa, dengar je cucu ni nak beranak. Oh, pelan dah. Ni, Sejid Zainal Abidin ni, mufti mari. Tu dia. Mufti mari. Dah, mufti tu siapa? Dah ulama. Pelan lalu. Habis mayang isa kegi, nak eret cucu, standby dah dalam kereta tu. Habis je mayang, Tok Mufti ni sudah habis mayang isa, pergi ngadak, nak buat benda. Nak tahnik cucu ni. Pasal apa? Tak lain tak bukan tuan-puan, dengan ada ulama, dengan orang alim. Moga-moga berkat daripada mereka, solehnya mereka mengalir pada cucu kita, mengalir pada anak kita. Pasal tu ulama ni, hidup mereka tuan-tuan ikhlas pada Allah. Saya ingat waktu setahun sebelum Tok Guru Ni Aziz meninggal. Setahun sebelum Tok Guru Ni Aziz meninggal, saya pun pakaklah dengan tok tua, pakak dengan kakak ipar, adik ipar, sewa sutai bank, nak pergi ambil berkat, nak pergi salang dengan Tok Guru Ni Aziz sebab dengar-dengar uzur dah. Pakaklah kita pergi ke Kota Baru, pergi ke Kampung Pulau Melaka. Rancangnya nak pergi jumpa Tok Guru, nak pergi salang, nak ambil berkat salang sebelum dia tubik daripada rumah, nak pergi ngajar dekat dataran Kota Baru. Masa tu dia uzur dah. Kita ni tunggu juga depan pintu, tunggu-tunggu. Tok Guru buka pintu, tubik-tubik, kita nak hulur tangan, tak jadi hulur tangan. Pasal apa tuan-puan? Pasal tangan dia sebelah pegang tokat, tangan dia sebelah pegang beg, pegang paper bag. Kita pun tanyalah orang, apa benda dalam beg tu? Rupanya ada wayar turun daripada jubah, naik ke atas semula, masuk dalam paper bag. Dia kata, itulah beg air kecing. Sebab pundi air kecing dia dibedah. Oh, rupa-rupanya belang-belang bertokak, belang-belang pikul beg air kecing dia, belang-belang tu gagahkan diri. Nak pergi mana tu? Nak pergi ngajar. Orang tanya Tok Guru, waktu dia dah uzur tu, orang tanya dia, dah berapa sakit setara ni? Nak juga mari ngajar. Apa jawab Tok Guru? Dia kata, ning lah periuk nasib saya nak ngadak depan Allah. Tu dia jawapan ulama. Ninglah periuk nasib saya nak ngadak Allah. Maka tuan-puan, ulama-ulama ni selagi mereka ada, ambil berkah. Allah menjadi tuan-puan, mufti mari. Bukan mudah-mudah Tok Mufti mari tempat kita. Maka kalau ada anak, kalau ada cucu, ambillah peluang. Orang-orang alim mari tempat kita, muslimin-muslimat. Kalau kenal Tok Guru Pondok, selagi mereka ada, pergi ngadak. Pasal apa? Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara asbab jadi kiamat ni buat apa? Biqabdil ulama, dimatikan ulama. Tuan-tuan ingat baik, zaman budak-budak kita bukan macam zaman kita dah. Zaman mereka ngadak dengan gadget, ngadak dengan telefon. Learning dunia jadi gila kepada penyanyi daripada Korea. Tak kira nyanyi perempuan, tak kira nyanyi lelaki. Allah, budak-budak suka doa lalulah nyanyi. Dia panggil K-pop. Dah mana cinta sayang dia pada ulama? Hak ni kita bimbang. Tak kenal pun ulama. Sepanjang saya ingat buat camp budak-budak tuan-puan. Cuba sebut 5 sahabat Rasulullah. Dia jawab,
Napa Ustaz? Garu kepala. Siapakah anak Rasulullah? Garu kepala. Padahal budak umur berapa? Budak umur 12, budak umur 13, budak umur 15. Kalau betul-betul tuan-puan kita cuwah air yang molek pada cawang akal fikiran mereka, benda tu benda basic. Hak tu zaman budak 10 tahun yang lalu kau cerita pasal kain budak-budak. Kalau zaman learning Allah. Kalau buka TV nak dengar lagu macam zaman awal 90-an. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub. Nak dengar lagu tu 25 Rasul. Rasa tak ada dah TV lah ni. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kasum, Siti, Ruqayyah. Pun nak dengar lagu ni, payah dah. Maka tuan-puan, kena jaga baik-baik. Kena pastikan anak kita tak terlepas peluang dapat curahan seperti ini. Inilah peluang kita. Selagi mana ada ulama mari tempat kita, abang, jom ikut abah. Jom ikut abah pergi sejid. Ada Tok Mufti mari malam ni. Ada belajar pasal kifayah solat. Ada belajar kitab sekian, ada belajar kitab sekian. Ni Ustaz Azhar mari kampung kita. Mai derah-derah. Bawa abang. Kalau dengar Tok Mufti mungkin tak banyak jenaka. Dengar Ustaz Azhar jadi rasa meriah, jadi rasa sukaan sikit. Hajatlah, tak apalah, suka mari ikut abah. Begitu tuan-puan. Itu kalau dari segi dengarlah. Di samping itu tuan-puan, apa salahnya kita ni bawa kereta, start enjin kereta, bang, nak pergi mana? Nak pergi ni, Allahu Akbar, nak pergi pondok. Nak pergi pondok mana? Nak pergi pondok Bukit Jong. Nak buat benda? Nampak poster, ada buat majlis zikir, majlis apa tu dia panggil, Allah, mereka di Bukit Jong ni tuan-puan, mereka ada program-program apa ni, cinta Rasul. Mereka ada main rebana, main alat muzik kopang. Apa salahnya kita hadirkan majlis-majlis yang macam ni? Sebab nak dapatkan akal fikiran mereka ni diserapi dengan nilai-nilai agama, cabaran sungguh lah ni. Pasal apa cabaran? Telefon mudah dah lalu, lekat tangan, payah lah ni. Oleh yang demikian, apa yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan satu hadis, muru auladakum bis salah munzu 7 sinin. Suruhlah anakmu sembahyang sejak umur dia 7. Kemudian bila mencecah usianya 10, maka kalau dia nak sembahyang, pukullah anak. Tuan-puan, maksud dia apa kat situ? Itulah piawaian umur. Kalau kita nak katak, nak rotan dia masuk umur belah-belah, dia lawan balik tuan-puan. Maka kalau nak bentuk seperti peribahasa kita, lenturlah buluh daripada rebun dia. Maka begitu juga kepada kita muslimin muslimat, kita boleh bentuk anak-anak kita menjadi orang yang sangat-sangat menghargai kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi ikutan dia yang paling utama, mencintai Rasulullah yang paling utama dibanding sesiapa pun. Kerana itu pengajian sirah merupakan antara pengajian yang sangat penting. Mana-mana yang nak ikuti majlis sirah kita, sama ada yang berada di masjid sekarang, yang berada di siaran radio saat sekarang sedang duduk dalam kereta, ingatlah antara pertemuan kita yang dibuat di Masjid Zainal Abidin ini pada hari Sabtu minggu pertama dan minggu ketiga. Moga-moga kita berpulang lagi untuk berjumpa pada masa yang akan datang. Sekadar ini sajalah pertemuan kita pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang dan lemah datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum pada itu saya nak maklum pertemuan yang akan datang, iaitulah mengenai
perjalanan yang pertama Rasulullah ke negeri Syam dan usaha mencari rezeki halal. Inilah saat usia remaja Rasulullah, sebelum dia membesar menjadi seorang yang tumbuh dewasa. Baginda pernah nega. Dia nega dengan pak dara dia pergi jauh ke Syam. Zaman dulu dengan unta je, tapi nega jauh. Jauh lebih pada jauh Terengganu Kuala Lumpur. Bawa unta je. Kita ni kalau dengar cerita orang kalau berang mari jual kat bandar pun rasa jauh dah. Tapi rupanya dulu Rasulullah pun ada pengalaman yang lebih hebat daripada tu. Dan kemudian membesarlah Rasulullah menjadi seorang penggembala kambing. Jadi insya-Allah tajuk ni kita akan bincangkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.